Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pensyarah citra kepimpinan abad ke-21. Saya Nur Atirah binti Radwan, nombor matriks A196234 akan membentangkan tentang laporan projek akhir wawasan peribadi. 5 sifat kepimpinan yang saya pilih daripada 21 sifat kepimpinan yang disenaraikan adalah yang pertama amanah, kedua adil, ketiga sentiasa belajar, 4 berani, 5 kuat dan sihat. Bukti saya memiliki 5 sifat kepimpinan yang berikut adalah saya percaya saya seorang yang amanah. Saya pernah menjawat jawatan sebagai pengawas pusat sumber sekolah, bendahari pasukan kadet polis perempuan dan naib pengerusi kelab kebudayaan. Kini, saya menjawat jawatan sebagai SUK Kerohanian dan Exco bagi beberapa program seperti Dental Dinner, Marhabai Ramadan dan sebagainya. Saya juga tampil sebagai seorang yang adil kerana saya merupakan ahli organisasi dalam Smart Circle, Sekretariat Unit Kerohanian serta Lajnah Tarbiyah dan Kepimpinan Unit Kerohanian College Tun Said Nasir. Saya juga sentiasa belajar kerana saya pernah menghadiri konferens kepimpinan pelajar Johor peringkat kebangsaan selain melibatkan diri dalam tadabur YQC untuk bersama-sama berkongsi ilmu agama. Saya juga seorang yang berani kerana melibatkan diri dalam bidang keusahawanan di mana saya tidak mempunyai latar belakang tentang bidang tersebut. Selain itu, saya juga seorang yang kuat dan sihat kerana melazimi senaman pada setiap petang seperti bermain bola tampar, badminton dan berjoging. Pertama sekali, sifat kepimpinan yang saya pilih adalah amanah. Tindakan saya untuk membina sifat amanah salah satunya adalah menepati masa dan menunaikan janji, di mana saya dapat memperoleh kepercayaan dan keyakinan daripada masyarakat sekaligus pengurusan sesuatu organisasi dan program akan menjadi lebih baik dan lancar. Selain itu, saya juga akan mematuhi suruhan dan larangan Allah untuk mendapatkan keredaannya dan meningkatkan iman dan taqwa. Samping itu, saya akan bersungguh-sungguh dan gigih melaksanakan suatu tugasan. Hal ini dapat memastikan perkhidmatan yang diberikan lebih cekap dan sempurna selain dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti. Idola yang saya pilih bagi sifat amanah adalah Tan Sri Datuk Dr. Haji Nur Hisham bin Abdullah. Beliau merupakan bekas Ketua Pengarah Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2023, Presiden Majlis Perubatan Malaysia serta Pakar Bedah Malaysia. Disebabkan sifat amanah beliau dikurniakan darjah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri sempena Hari Keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Beliau juga dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1442 Hijrah. Beliau juga bijak mengendalikan seluruh anggota pasukan perubatan dan kemudahan serta fasiliti kesihatan secara efisien untuk mengendalikan serangan wabak COVID-19. Sifat amanah beliau dapat disaksikan apabila beliau tidak menyembunyikan sebarang informasi tentang wabak COVID-19. Hal ini supaya masyarakat lebih cakna akan keseriusan wabak COVID-19. Selain itu, beliau juga memberikan khidmat nasihat profesional kepada kerajaan untuk melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Iktibar yang dapat diperoleh daripada sifat amanah Dr. Nur Hisham Abdullah adalah beliau kekal tenang dalam membuat keputusan walaupun sukar, beliau komited terhadap kerja dan tugasan, beliau memiliki nilai integriti yang tinggi, beliau juga sentiasa berfikiran positif walaupun berdepan dengan cabaran yang amat sukar dan beliau bijak menggunakan sumber yang ada bagi mencapai kejayaan. Seterusnya, sifat kepimpinan yang kedua adalah adil. Adil boleh didefinisikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyebelahi pihak yang benar. Tindakan saya untuk memupuk nilai keadilan dalam diri adalah dengan tidak membuat keputusan secara terburu-buru, membuat penyelidikan dengan teliti jika berlaku sebarang salah faham. Selain itu, saya juga perlu mempunyai jati diri yang kuat serta tidak terlibat dalam sebarang penyelewengan dan rasuah. Saya juga akan memohon ilham dan hidayah daripada Allah dalam membuat keputusan dan tindakan. Seterusnya, saya juga akan mewujudkan hubungan persahabatan tanpa diskriminasi seperti tanpa mengira warna kulit, bangsa, rupa dan agama. Idola bagi nilai kepimpinan yang saya pilih ialah Omar Ibn Abdul Aziz. Beliau merupakan Khalifah Umayyah yang memerintah daripada tahun 717 hingga tahun 720. Keadilannya diakui oleh para ulama dan para sejarawan sehingga termasuk dalam kalangan Khulafa ar-Rasyidin walaupun pemerintahannya di era Umayyah. Rajab bin Hawah menyaksikan beliau berdiri di mimbar dengan berpakaian tidak lebih daripada 12 dirham. Beliau juga mengurus lilin dengan sendirinya ketika Raja menemani beliau bekerja pada malam hari dan lilin yang sedang digunakan tiba-tiba terpadam. Sedangkan pada ketika itu beliau merupakan seorang Khalifah Umayyah. Pengajaran daripada sifat keadilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah beliau tetap zuhud dan merendah diri walaupun telah dilantik sebagai Khalifah, dan beliau juga menunjukkan keadilan melalui perbuatan dan bukan perkataan semata.
Beliau juga tidak mementingkan diri dan bersederhana dalam setiap perkara termasuk dari segi pakaian beliau. Di samping itu, saya juga perlu sentiasa belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Tindakan saya dalam memupuk minat sentiasa belajar, saya akan menjaga adab dengan guru, mendengar pendapat dan nasihat yang boleh dijadikan iktibar dan pengajaran. Saya juga akan belajar dari kegagalan, membudayakan amalan membaca, berdisiplin dan menjadikan proses belajar sebagai waktu yang menyeronokkan. Idola yang saya pilih kerana sikapnya yang sentiasa belajar ialah Abu Ali Al-Husain Ibni Abdullah Ibni Hasan Ibni Ali Ibni Sina. Beliau digelar sebagai Ibni Sina atau Avicenna. Beliau merupakan pakar sains dari Uzbekistan. Kerana sikap beliau yang sentiasa belajar, beliau berjaya menghasilkan beberapa buah buku, antaranya Al-Qanun fi Al-Tib, Al-Adiyat Al-Qalbiyah dan Kitab Asy-Syifa. Beliau juga digelar sebagai guru ketiga di belakang Aristotle dan Al-Farabi kerana kemahiran beliau dalam ilmu logik, iaitu ilmu mantik. Beliau digelar sebagai Al-Syekh Al-Rais, iaitu Maha Guru Pertama kerana kehebatan dan kepakaran beliau dalam bidang perubatan. Ketika berusia 10 tahun, beliau telah mula menghafal Al-Quran, manakala ketika beliau berumur 16 tahun, beliau telah mula mempelajari ilmu perubatan. Iktibar daripada keunggulan Ibn Sina yang sentiasa belajar, kita dapat melihat betapa gigihnya beliau dalam menuntut ilmu. Beliau warak dengan ilmu, beliau menghormati para gurunya, beliau sentiasa mengaitkan ilmunya dengan bidang keagamaan serta beliau mengamalkan ilmu yang diperoleh. Selain itu, keberanian merupakan ciri yang perlu ada dalam setiap diri pemimpin. Tindakan saya dalam memupuk keberanian dalam diri adalah saya akan mencontohi kisah Nabi Nuh dan Raja Duramsyil. Saya akan berlumba-lumba untuk mencuba perkara yang baru dan keluar dari zon selesa dan zon nyaman saya. Saya juga akan menerima kelemahan dan ketakutan dalam diri sebagai salah satu bentuk cabaran hidup. Saya juga akan percaya dan yakin pada kebolehan diri. Selain itu, Mat Kilau bin Imam Rasu merupakan idola saya kerana keberaniannya sebagai seorang pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajah British di Pahang. Bukti keberanian beliau adalah beliau menentang British secara terbuka kerana membantah campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat istiadat orang Melayu. Mat Kilau juga mendalami ilmu silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Sedangkan pada ketika itu, tiada siapa yang berani menggunakan senjata ketika mendalami ilmu silat. Pengajaran daripada kisah keberanian Mat Kilau, kita mestilah tetap teguh dengan pendirian serta tidak gentar menghadapi musuh dan ancaman. Kita juga perlulah mencabar diri melakukan perkara yang orang lain tidak mampu dan yakin terhadap setiap tindakan yang dipilih. Akhir sekali, sebagai seorang pemimpin yang hebat, kita perlulah mempunyai tubuh badan yang kuat dan sihat. Tindakan saya dalam membina tubuh badan yang kuat dan sihat, saya akan menjaga kesihatan fizikal, kesihatan mental dan kebersihan diri dan persekitaran. Bagi menjaga kesihatan fizikal, saya akan berjalan pergi ke kelas dan bersenam pada setiap petang. Saya juga perlu menjadi seorang yang pemaaf, tidak iri dan hasad dengki, tidak mudah putus asa dan tidak mudah marah bagi menjaga kesihatan mental. Saya juga akan menjaga penampilan diri, membuat rutin penjagaan rumah secara berkala, kerap mencuci tangan bagi menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Idola saya kerana tubuh badannya yang kuat dan sihat adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau merupakan seorang doktor dan ahli politik Malaysia yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-4 dan ke-7. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengawal pemakanannya untuk mengelakkan diri daripada terlalu gemuk. Beliau juga kerap pergi berjalan, menulis dan menyertai perbincangan untuk kekal aktif dan proaktif. Bagaimana untuk mendapatkan tubuh badan yang kuat dan sihat menurut Tun Mahathir? Kita perlulah makan secara sederhana, mengurangkan lemak, karbohidrat dan gula dalam diet, duduk dan bangun dalam posisi yang betul, mendapatkan tidur yang cukup, melazimi membaca Al-Quran dan akabah setiap hari serta minum air yang mencukupi. Kesimpulannya, dalam konteks kehidupan saya sebagai seorang pelajar, saya akan berusaha mempraktikkan sifat kepimpinan tokoh-tokoh yang banyak memberi manfaat kepada manusia sejagat dalam setiap organisasi yang saya terlibat sebagai pelajar. Hal ini agar matlamat dapat dicapai dengan mudah dan cekap. Saya juga akan mencabar diri untuk memperbaiki kemahiran berkomunikasi secara berkesan. Tambahan pula, tanggungjawab menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu tugas yang mudah. Justeru, saya perlu banyak menuntut ilmu, terutamanya ilmu kepimpinan dan adab. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.